Tuan-tuan dan puan yang berada di laluan utama ini boleh mengambil tempat masing-masing. Kita masih lagi menunggu ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi mohon sama kepada tuan-tuan dan puan yang berada di laluan utama ini untuk memberikan laluan kepada Tuan Berhormat kita. Terima kasih. Ketibaan. Okey. Baik. Nampak. Okey. Ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama-sama dengan Deputi Kehormat
Hadirin sekalian, bagi menyemarakkan lagi rasa cinta kepada negara, hadirin diminta berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Negaraku. Terima kasih dan dipersilakan duduk. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam Negeri Sembilan bersih, muafakat sejahtera. Yang amat berhormat, Dato' Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri. Yang amat berhormat, Dato' Seri Haji Aminuddin bin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan. Yang berhormat, Puan Hannah Yoh, Menteri Belia dan Sukan. Yang berhormat, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan. Yang berhormat, Tuan Adam Adli bin Abdul Halim, Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Ahli-ahli yang berhormat, Yang Berusaha Encik Muhammad Izzat Afifi bin Haji Abdul Hamid, Presiden Majlis Belia Malaysia. Pegawai-pegawai kanan kerajaan Persatuan dan Negeri, Barisan Exco dan Dewan Tertinggi Majlis Belia Malaysia, rakan-rakan kerjasama strategik, rakan-rakan media, serta tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Selamat datang diucapkan ke Karnival Sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan 2023. Jadi dikomat hadirin sekalian, bagi memberkati lagi majlis kita pada hari ini, majlis dengan sukacitanya menjemput Saudara Ahmad Farhan Rosli bagi memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, pada saat dan ketika ini kami sekalian hamba-hambamu dengan penuh rasa rendah diri mengangkat tangan kepadamu ya Allah, menzahirkan kesyukuran di atas kekuasaan dan keagungan serta keizinan-Mu jualah kami dapat berhimpun sempena majlis perasmian sambutan Hari Belia Negara 2023 peringkat kebangsaan. Allahumma ya Fatahu ya Alim, kami memohon taufik dan hidayah-Mu. Perkukuhkanlah keimanan dan jati diri kami dan belia-belia negara ini agar memiliki saksiah yang mulia, berpandukan syariah dan petunjuk agama. Kurniakanlah kekuatan dan potensi mereka dalam membangun diri, keluarga, masyarakat serta memajukan negara. Engkau bukakanlah tirai kedamaian agar kami dapat bersatu hati, membina perpaduan dan mengerat persaudaraan. Sucikanlah hati kami ya Allah daripada sifat mazmumah,
Hiasikanlah diri kami dengan sifat-sifat mahmudah. Peliharalah kami ya Allah daripada tindakan-tindakan yang melampaui batasan taqwa dan iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Ahmad Farhan Rosli di atas pimpinan doa itu tadi. Dan untuk makluman semua, Saudara Ahmad Farhan Rosli merupakan Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia dan beliau juga merupakan Exco Majlis Belia Malaysia. Hadirin yang dihormati, sambutan pada tahun ini dianjurkan oleh Majlis Belia Malaysia dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Negara. Tanggal 15 Mei setiap tahun merupakan tarikh keramat kepada kita, khususnya golongan belia untuk meraihkan hari bersejarah ini. Bertemakan Ini Masa Kita dan berkonsepkan Himpunan Komuniti Belia Madani merupakan keprihatinan kerajaan dalam mendengar serta mengiktiraf suara belia di peringkat tertinggi. Dan sesungguhnya kehadiran tetamu kehormat kita yang amat berhormat Perdana Menteri serta pimpinan wakil-wakil rakyat memberikan suntikan semangat kepada seluruh warga belia Malaysia ini. Dan pelbagai aktiviti seperti pameran, pertunjukan, persembahan, pertandingan, bengkel, perkongsian serta aktiviti Mari Mencuba diadakan sepanjang 2 hari sambutan Hari Belia Negara. Hadirin sekalian, bagi menghangatkan lagi majlis kita pada hari ini, majlis akan diteruskan lagi dengan bacaan ikrar. Bacaan ikrar ini akan diketuai oleh Saudara Muhammad Khairul Azman bin Abdul Aziz, Naib Presiden Majlis Belia Malaysia, dan akan disahut oleh seluruh warga belia. Dan majlis dengan segala hormatnya mempersilakan, ayuh para belia sekalian, sama-sama kita berdiri untuk laungan ikrar belia ini. Ikrar belia. Up. Kami, belia Malaysia, sepenuh iltizam berikrar, bersatu hati, menabur bakti, mengukuhkan azam, memantapkan iman, mempertingkatkan ilmu, mendepani cabaran, bahawasanya kami penuh kesedaran dan keinsafan, berjanji sepenuh hati, taat kepada Tuhan, setia kepada raja dan negara, berakhlak mulia, berjiwa merdeka, demi memperkukuh kemampanan belia, menjamin kualiti dan kesejahteraan belia, menyerlah bakat dan daya cipta belia, menyubur budaya, hormat belia, membawa suara, keyakinan belia, dengan penuh rasa ihsan, membangun Malaysia Madani, menyahut semangat. Ini masa kita. Down. Begitulah tadi laungan lafaz ikrar menandakan semangat perjuangan belia yang disematkan kepada para belia Malaysia. Terima kasih diucapkan. Yang dihormat, majlis diteruskan lagi dengan menjemput Saudara Muhammad Izzat Afifi bin Haji Abdul Hamid, Presiden Majlis Belia Malaysia, untuk naik ke pentas bagi menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera,
Salam Malaysia Madani, salam menggerak belia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna 'ala qulubihim iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Yang berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Seri Haji Aminuddin bin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan. Yang berhormat Puan Hanayoh, Menteri Belia dan Sukan. Yang berhormat Tuan Adam Adli bin Abdul Halim, Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Seluruhnya hadirin dan hadirat, beliau-beliawanis, pemuda-pemudi harapan bangsa yang saya hormati sekalian. Pertama dan utamanya, dirafakkan segala syukur, puja dan puji kehadratnya yang telah mengizinkan kita semua berkumpul sekali lagi meraihkan hari paling besar dan paling bermakna buat kita semua, iaitu sambutan Hari Belia Negara bagi tahun 2023. Kalau tahun lepas, kita berhimpun di negeri di bawah Bayu, negeri Sabah. Pada tahun ini pula kita berhimpun di negeri beradat pepatih, negeri berpusaka, negeri 9 Darul Khusus. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan dan Kerajaan Negeri Sembilan, Datuk Seri Haji Aminuddin bin Harun, yang sudi menjadi tuan rumah kepada sambutan Hari Belia Negara pada tahun ini. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, Perhimpunan Hari Belia Negara bukanlah satu perhimpunan kerakyatan semata-mata. Sebaliknya, perhimpunan yang mana harkat, darjat dan martabat belia diangkat dan diberikan pengiktirafan setinggi-tingginya oleh negara dan masyarakat. Sambutan Hari Belia Negara juga adalah waktu dan ketika yang paling sesuai untuk kita semua, belia dan beliawanis negara ini, untuk kembali memperbaharui tekad dan azam kita untuk bersama-sama menjadi warga negara yang sedia berkorban dan mengabdi diri kepada negara ini. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, Perhimpunan Sambutan Belia Hari Negara kali ini juga mencipta sejarahnya yang tersendiri. Mungkin ramai yang tidak tahu, Datuk Seri, bahawa turut bersama dalam sambutan kali ini juga ialah individu yang bertanggungjawab kepada terwujudnya dan terlahirnya Hari Belia Negara yang kita sambut pada saban tahun. Pada 1970-an, 71, MBM di bawah kepimpinan individu inilah telah mengusulkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu almarhum Tun Abdul Razak, untuk diadakan satu hari khusus untuk mengiktiraf peranan dan tanggungjawab belia dalam pembangunan negara. Maka 15 Mei telah diangkat sebagai Hari Belia Negara dan individu berkenaan. Siapa cuba teka siapa? Tak lain dan tidak bukan Menteri ataupun Presiden MBM yang ke-6, Saudara Anwar bin Ibrahim, dan pada ketika itu dan sekarang ini dikenali sebagai Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Mewakili anak muda Datuk Seri dan pewaris kepimpinan MBM yang ditinggalkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri, saya ingin mengucapkan terima kasih atas perjuangan terdahulu Yang Amat Berhormat Datuk Seri, yang mana labanya kami kecapi pada hari ini. Datuk Seri, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, mewakili anak muda Malaysia seluruhnya, MBM juga ingin mengucapkan tahniah atas terbentuknya Kerajaan Perpaduan dan Malaysia Madani pada hari ini. Seperti telah kami tegaskan dalam Majlis Perundingan Belia Negara, yang mana Datuk Seri juga antara pengasas kepada MPBN. MBM menyokong penuh konsep Malaysia Madani yang telah diketengahkan oleh kerajaan dan mengharapkan agar pelaksanaan Malaysia Madani ini dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan bukan hanya retorik semata-mata. Malaysia yang kami inginkan, Malaysia yang anak muda kami inginkan, ialah Malaysia yang berpaksikan kepada keadilan sosial, yang mana kemewahan dan keadilan negara ini dikongsi bersama. Manakala perpaduan antara agama dan kaum menjadi tunggak kepada dan juga tiang seri kepada negara. Terbaru, sebagai tanda sokongan kepada Malaysia Madani, Datuk Seri, MBM dengan Yayasan Basmi Kemiskinan akan mengadakan simposium menoktahkan kemiskinan bagi mendukung usaha kerajaan dalam membasmikan kemiskinan tegar dalam negara ini. Yang berhormat Datuk Seri, saudara-saudara yang saya hormati sekalian, bagi MBM pula yang akan menginjak tahun 75 tahun pada tahun ini dan akan menyambut sambutan Jubli Intan tak lama lagi, MBM
akan terus berperanan menjadi suara rakyat dan belia kebanyakan. Dan bukannya seperti mana yang Datuk Seri pernah sebutkan, iaitu belia, kompang dan pintu gerbang. MBM akan menjadi suara dan hati nurani belia dan rakyat, iaitu conscious of the majority, berpandukan kepada idealisme dan keberanian seperti mana kisah pemuda Al-Kahfi yang telah saya bacakan pada awal ucapan saya tadi. Dan untuk melaksanakan tugas besar ini, maka kerajaan harus juga mengiktiraf peranan yang telah dimainkan oleh ABM selama ini, serta seluruh 41 badan gabungan, 105 daerah dan hampir 12,000 persatuan belia di Malaysia. Kementerian Belia dan Sukan juga harus dilihat sebagai antara kementerian yang terpenting dalam negara ini. Dengan peruntukan kepada kementerian juga harus besar kerana tugas mendidik dan melatih generasi pewaris negara ini adalah terletak pada pundak dan bahu Kementerian Belia dan Sukan. Manakala KBS pula harus melihat bahawa pembangunan belia adalah sama penting dengan pembangunan sukan. Dan peruntukan pembangunan belia juga harus sama banyak, mungkin bahkan kalau boleh lebih banyak lagi daripada pembangunan sukan dalam negara ini. Yang Berhormat Datuk Seri, saudara yang saya hormati sekalian, oleh kerana saya hanya diberikan 5 minit dan juga kerana panas, saya tahu semua dah berkicap, maka sebelum saya akhiri ucapan ini, izinkan saya untuk menyampaikan 7 permohonan dan juga 7 harapan anak muda Malaysia secara keseluruhannya. Pertama, MBM mengulangi cadangan untuk kerajaan mewujudkan Akta Generasi Masa Hadapan seperti mana di Wales yang telah mewujudkan Well-being of Future Generations Act 2015. Yang kedua, memandangkan Datuk Speaker pun ada di sini, MBM memohon untuk diwujudkan dengan seberapa segera kumpulan rentas parti Parlimen Malaysia untuk pembangunan belia. Yang ketiga, menyokong cadangan pelaksanaan model gaji progresif dan mewujudkan insentif cukai kepada majikan yang melaksanakan. Yang ketiga, yang keempat, pembaharuan ataupun reform sistem perlindungan sosial yang lebih holistik untuk membantu dan juga melindungi semua rakyat khususnya belia. Yang keenam, yang kelima, yang keenam. Rasanya lah dah hilang lost count. Yang keenam, yang menjelang pilihan raya yang akan datang, MBM dan seluruh badan gabungan dan seluruh anak muda Malaysia menyeru semua parti politik untuk meletakkan sekurang-kurangnya 30% calon adalah terdiri daripada orang muda yang berumur bawah 40 tahun ke bawah. Dan akhir sekali, Yang Berhormat Datuk Seri, dan inilah yang paling penting, saya menyampaikan hasrat 41 badan gabungan MBM. Yang terakhir ialah bantuan pentadbiran kepada Majlis Belia Malaysia dan seluruh badan gabungan Majlis Belia Malaysia dan juga peruntukan program yang lebih besar untuk belia dan Kementerian Belia dan Sukan untuk pembangunan belia secara keseluruhannya. Yang Berhormat Datuk Seri, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, dan akhirnya izinkan saya tutup ucapan ini dengan mengambil kata nasihat yang telah dititipkan oleh Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi, seorang ulama di awal kemerdekaan, dalam kitabnya yang berjudul Panduan Bangsa untuk semua sahabat dan juga beliau-beliawanis dalam negara ini. Hai pemuda-pemudi, sebagai harapan bangsa yang ada pada hari ini, saudara umpama lampu dan sebagai bintang di waktu malam, sebagai tempat tumpah harapan. Perelokkanlah untuk bangsa saudara. Bertenagalah dan mengumpullah segala himmah saudara. Dan nyalakanlah di hati saudara dengan semangat perjuangan. Nescaya bangsa saudara yang akan datang akan jadi satu bangsa yang terkenal dan akan hidup dengan tenang lenang dengan pergerakan saudara. Bergeraklah kepada pergerakan buat memajukan negeri tanah air saudara. Bergerak! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Izzat Afifi di atas ucapan yang bersemangat ala-aluan sebentar tadi. Dan tuan-tuan dan puan-puan, berikutnya kita teruskan majlis pada hari ini dengan menjemput Yang Berhormat Puan Hana Yeoh, Menteri Belia dan Sukan, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
Salam sejahtera kepada semua. Pertama sekali, ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia atas sokongan dan galakan kepada KBS dalam usaha kita untuk memperbarui hala tuju negara untuk belia. Buat pertama kalinya, kali ini KBS telah menerima peningkatan 10% dalam bajet kita kerana sokongan kuat daripada Perdana Menteri. Terima kasih. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Majlis Belia Malaysia sebagai peneraju utama sambutan Hari Belia Negara pada tahun ini dan disokong oleh Jabatan Belia dan Sukan Negara. Apabila kita mengadakan town hall dengan MBM pada bulan Januari ini, mereka telah menyatakan hasrat mereka untuk tidak menjadi spectator sahaja tetapi mereka mahu terlibat dalam pentadbiran bersama. Itu sebab kita telah putuskan bahawa sambutan hari tahun ini akan diserahkan kepada MBM untuk pelaksanaan dan kita lihat keadaan di sekitar kita, mereka telah melakukan usaha yang baik. Beri tepukan kepada Majlis Belia Malaysia. Terima kasih juga kepada Kerajaan Negeri Sembilan yang telah memberi peluang kepada KBS untuk mengadakan sambutan di sini dan sokongan kuat sebagai tuan rumah tahun ini. Tanggal 15 Mei merupakan hari yang diraikan setiap tahun di negara oleh golongan belia. Sambutan Hari Belia pada tahun ini bertemakan Ini Masa Kita. Masih dikekalkan untuk tahun kedua kerana dilihat masih relevan untuk menggambarkan visi negara untuk belia kita. Tetapi tafsiran saya pada tema ini sedikit berbeza. Bagi saya, ini masa kita sebagai kerajaan untuk melihat dengan serius apa yang boleh kita lakukan untuk golongan belia. Ini masanya untuk kita membentuk jaringan kerjasama untuk membentuk satu ekosistem yang kuat untuk belia dengan berpegang kepada 6 nilai madani dan izinkan saya huraikan 6 nilai ini. Kemampanan pertamanya, KBS berusaha mengimbangi inisiatif kita untuk memastikan sumber asli negara dilindungi. Sebagai permulaan, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan KBS telah berganding bahu dalam usaha memerangi kepupusan Harimau Melaya iaitu lambang dan nama panggilan keramat buat Pasukan Bola Sepak Kebangsaan Malaysia. Bagi setiap tiket perlawanan pasukan kebangsaan yang terjual, RM1 akan disumbangkan kepada konservasi Harimau Melaya. Kita tidak mahu harimau ini jadi satu maskot sahaja, tapi kita nak pastikan di hutan-hutan kita masih banyak lagi harimau berkeliaran. Yang keduanya, kesejahteraan. Saya akui kesejahteraan golongan belia bukanlah hanya kesejahteraan ekonomi, tetapi kesejahteraan ekonomi masih merupakan antara perkara asas untuk menjamin kesejahteraan dari aspek lain. Untuk menangani isu kenaikan kos sara hidup, KBS melalui Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan memperkenalkan program Skills for Life pada setiap hujung minggu. Contohnya, penyelenggaraan penyaman udara, jeans alteration, potongan rambut dan servis motosikal. Fasa pertama dari Januari hingga Mac telah melibatkan 455 orang belia, manakala fasa kedua sedang berlangsung dari Mei hingga Jun. Kita nak golongan belia kita mempunyai kemahiran hidup, skillful youth. Skillful youth, kita akan ada productive nation. Yang ketiganya, daya cipta. Pada pandangan saya, peranan KBS paling penting dalam membangunkan belia adalah memberi satu identiti, a sense of belonging to something greater than themselves. Justru itu, KBS akan melancarkan Nafas Baru Rakan Muda pada bulan depan. Program Rakan Muda ini akan menjadi program flagship kementerian yang meliputi pembangunan potensi belia, pembentukan karakter belia, identiti, semangat kesukarelawan dan perpaduan. 10 gaya hidup rakan muda yang sesuai dengan trend hari ini akan diperkenalkan. Bagi tahun ini, penyertaan program ini disasarkan seramai 233,000 orang belia dari usia 13 hingga 25 tahun. Yang keempatnya, hormat. KBS menghormati pandangan belia dan saya telah mengadakan sesi town hall untuk mendengar rintihan dan cadangan mereka dan sambutan hari ini adalah hasil daripada sesi town hall tersebut dan kita akan terus melibatkan MBM dalam pentadbiran KBS. Saya juga menghargai amanat Perdana Menteri supaya pertubuhan belia perlu mempunyai komposisi 30% wanita dalam kepimpinan. Ini adalah langkah awal ke arah memastikan pandangan pelbagai kelompok belia dihormati dalam institusi kita. Kelima, keyakinan. KBS akan memulihkan keyakinan golongan belia kepada negara.
golongan belia kita telah kecewa dengan sistem negara, youth disillusionment. Data Suruhanjaya Pilihan Raya menunjukkan 5.96 juta pengundi atau 28% adalah belia berusia 18 hingga 29 tahun. Untuk memastikan golongan pengundi muda kembali yakin dengan sistem demokrasi negara, KBS melalui Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan iLead bakal melancarkan program pendidikan demokrasi untuk semua golongan belia. Keberhasilan outcome utama kita dari program ini adalah supaya lebih ramai lagi pengundi muda akan keluar mengundi dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Sebagai permulaan, sebanyak 9 siri dry run telah diadakan melibatkan 3,000 orang belia dan modul program telah ditambah baik berdasarkan maklum balas mereka. Pada 25 Mei, saya telah membawa 30 orang atlet pemenang pingat emas, perak dan gangsa dari SEA Games Cambodia ke Dewan Rakyat untuk melihat sendiri persidangan. Dan ucapan terima kasih kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Johari Abdul, kerana membenarkan atlet-atlet kita memakai jersey Harimau Malaya untuk jersey negara untuk ke parlimen, dan ini merupakan satu penghormatan kepada mereka. Mereka juga berpeluang berjumpa dengan ahli parlimen dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan daripada maklum balas mereka, sebelum ini mereka rasa sangat jauh daripada institusi parlimen. Tapi apabila melihat sendiri perjalanan Dewan Rakyat berbahas mengenai SEA Games, mereka dapat memahami impak secara langsung kepada mereka. Saya galakkan semua anak-anak muda perlu mengambil tahu perkara yang dibincangkan di parlimen. Sidang Dewan juga boleh ditonton melalui laman web RTM Klik. Akhir sekali, ehsan. KBS akan berusaha memberdayakan semua kelompok belia. Saya lihat sebelum ini KBS banyak menumpukan perhatian kepada program kepimpinan belia dan sememangnya itu penting. Namun wawasan baru saya dan pimpinan baru KBS akan mula melihat kepada belia-belia di penghujung bertentangan pada spektrum ini, opposite end of the spectrum. Hasrat kita tidak mahu ada golongan yang tercicir. Itu sebab isu pertama yang kita angkat adalah isu belia muflis. Dan pindaan akta itu telah dilaksanakan minggu lepas di parlimen untuk bantu golongan muda ini. Mengapa perlu kita sebut belia minoriti, belia OKU, belia berisiko? Bila kita sebut belia, kita perlu merangkumi semua belia kita. Semua program yang kita rangka perlu inklusif. Sebagai permulaan, KBS juga telah memulakan proses Gender Responsive Budgeting dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Gender Budget Group. Proses ini bukan sahaja bercakap mengenai wanita dan lelaki, malah akan memastikan bajet Kementerian Belia dan Sukan dan agensi kita turut seimbang untuk semua golongan umur, OKU, kaum dan latar belakang. Sekali lagi, saya ucapkan syabas kepada Majlis Belia Malaysia atas kejayaan menganjurkan program hari ini. Selamat Hari Belia Negara, ini masa kita. Thank you. Itulah tadi ucapan Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan. Majlis mengucapkan terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin yang dirahmati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Aminuddin bin Haji Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Negeri Sembilan bersih, muafakat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih pengacara majlis. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Yang Berhormat Puan Hanayo, Menteri Belia dan Sukan. Yang Berhormat Datuk Speaker Dewan Rakyat. Yang Berhormat Puan Hanayo, Menteri Belia dan Sukan. Yang Berhormat Tuan Adam Adli bin Abdul Halim, Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Yang Berusaha Encik Muhammad Izzat Afifi Haji Abdul Hamid, Presiden Majlis Belia Malaysia. Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan, Pegawai-pegawai kanan Kerajaan Persekutuan dan Negeri, Barisan Esko dan Dewan Tertinggi Majlis Belia Malaysia, rakan-rakan kerjasama strategik, rakan-rakan media,
serta tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersama berkumpul di Port Dickson pada hari ini dalam majlis perasmian sambutan Hari Belia Negara peringkat kebangsaan bagi tahun 2023. Terlebih dahulu saya bagi pihak Kerajaan Negeri Sembilan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan dan Majlis Belia Malaysia kerana memilih Negeri Sembilan dan Port Dickson khususnya bagi melaksanakan sambutan Hari Belia Negara pada 2023 ini. Saya turut berbesar hati untuk berada bersama pada hari ini untuk kita sama-sama meraihkan tenaga dan kuasa anak muda pada hari ini. Sabas dan tahniah anak muda saya ucapkan kepada Kementerian Belia dan Sukan dan Majlis Belia Malaysia serta semua agensi kerajaan dan swasta yang terlibat kerana berjaya menganjurkan sambutan Hari Belia Negara pada hari ini. Selaku tuan rumah, saya mengalu-alukan kedatangan anda ke Bandar Pantai Peranginan Negara Port Dickson. Bandar ini tidak asing lagi, terutama kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang dikasihi sekalian, ini masa kita. Ini tema sambutan Hari Belia Negara pada tahun ini. Pemilihan tema ini saya yakin mampu menjadi pendorong kepada generasi belia, khususnya di Negeri Sembilan, supaya lebih bersemangat dan komited dalam merencana hala tuju dan perancangan warga belia. Majlis sambutan ini juga amat penting kerana ia menjadi bukti pengiktirafan kerajaan negeri terhadap anak-anak muda ataupun golongan belia. Apabila melihat ramai anak muda yang datang pada hari ini, sama ada secara individu atau mewakili pertubuhan belia, saya merasakan ia menjadi satu dorongan dan sokongan daripada golongan belia kepada kepimpinan kerajaan negeri dalam usaha menjadikan Negeri Sembilan sebagai negeri yang lebih maju, sejahtera dan lestari. Oleh sebab itu, kerajaan negeri hari ini mengambil pendekatan melaksanakan tanggungjawab bersama rakyat, khususnya golongan belia, lantaran peranan penting yang dimiliki oleh belia dalam menentukan kejayaan setiap agenda pembangunan negara adalah amat diutamakan. Menyedari betapa pentingnya belia dan wanita sebagai tulang belakang kerajaan, maka agenda pemerkasaannya akan diteruskan. Dalam Belanjawan 2023, kerajaan negeri meluluskan 6.2 juta diperuntukkan untuk memperkasa belia dan golongan wanita. Justeru, bagi pihak kerajaan negeri, saya komited dan berusaha untuk memberi ruang dan peluang kepada anak muda untuk sama-sama membantu meningkatkan taraf dan pembangunan negeri. Saya juga percaya Majlis Belia Negeri Sembilan sentiasa aktif bekerjasama dengan Esko Belia dan Sukan Negeri Sembilan dalam usaha mempertingkatkan lagi sokongan dan penglibatan anak muda dalam pelbagai peringkat. Ini termasuklah dari sudut pengukuhan kesenian, ekonomi, bahasa, budaya dan gaya hidup yang unik dalam masyarakat di Negeri Sembilan. Kami juga berbangga dengan anak muda waris Negeri Sembilan yang cerdik dan inovatif dalam mengekalkan dan membawa kelestarian adat budaya dan bahasa Negeri Sembilan ini. Saya percaya jati diri yang kukuh dalam membawa kelangsungan warisan kita dapat memberi nilai tambah yang besar kepada pembangunan negara. Seterusnya dapat menunjukkan kemewahan adat, budaya dan bahasa di Malaysia. Lembut pewarna di pinggir laut dibawa jauh ke Sungai Ujong. Hadirnya Tuan kasih terpaut. Semoga terus datang berkunjung. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Negeri Sembilan bersih, muafakat sejahtera. Demikianlah tadi ucapan yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan. Terima kasih diucapkan. Hadirin sekalian, kini tibalah masa yang ditunggu-tunggu. Majlis dengan penuh takzimnya menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, untuk naik ke pentas untuk menyampaikan amanat kepada para belia dan merasmikan sambutan Hari Belia Negara 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah,
nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Saudara Aminuddin Harun, Menteri Besar dan Ahli Majlis Kerajaan Negeri, Saudari Hanayo, Menteri Belia dan Sukan, Saudara Adam Adli, Timbalan Menteri, tinggal yang Ketua Dewan Rakyat, Datuk Johari Abdul. Jadi kita kena jaga. Kalau kita tak jaga yang Ketua nak berucap di Parlimen, dia tak benar. Saudara Izzat Afifi, Presiden MBM dan seluruh pimpinan Majlis Belia Malaysia dan rakan-rakan yang saya muliakan. Hari ini bermakna dan juga nostalgik bagi saya. Ya. Kerana masa umur sekitar 24-26 tahun saya pimpin Majlis Belia Malaysia. Tema pada ketika itu menegak kebenaran dan keadilan. Kita desak kerajaan di bawah pimpinan marhum Tuan Abdul Razak untuk mengikrarkan Hari Belia pada 15 Mei dan membentuk Majlis Perundingan Belia Negara yang dipengusikan oleh Menteri masa itu Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan sendiri. Jadi pada hari ini kita saksikan ada perubahan. Dan saya ucap terima kasih kepada saudara Hanayo kerana KBS di bawah pimpinan beliau setuju supaya pengendalian Hari Belia Negara itu dilaksanakan sendiri oleh Majlis Belia Malaysia. Dan saya ingat kalau ini satu permulaan, mana hari-hari lain kalau boleh dipertimbangkan oleh rakan-rakan saya jemaah menteri, boleh diserahkan kepada badan-badan seperti guru, kalau boleh kumpulan peserta-peserta guru sendiri, pekerja dan sebagainya. Dan saya ingat satu permulaan yang baik dan saya ucap terima kasih terutama kerana kejayaan MBM mengendali program yang hebat pada tengah hari ini. Dan tentunya dengan kerjasama penuh bahagian belia, KBS dan Kerajaan Negeri di bawah pimpinan Saudara Aminuddin. Saudara-saudari, masa saya pemimpin belia MBM itu mungkin umur 22 Setiausaha Agung dan 24 gitu jadi presiden, tentunya belum cukup, mungkin menimba pengalaman dan sekarang saya saksikan pimpinan lebih matang, lebih bertanggungjawab. Jadi di antara oleh kerana kerajaan mengiktiraf mereka dan sekarang ini desakan dan pandangan beliau itu diambil kira, satu tindakan yang bermakna adalah cara serius memandang pandangan-pandangan mereka dan menerima hujah-hujah sekiranya dipikir sesuai dan boleh dilaksanakan. Pengendalian Hari Belia satu, permintaan supaya pentadbiran MBM dan program-program itu tidak ada kekangan dari segi keuangan. Kita bantu sekadar yang mampu. Tetapi oleh kerana memandangkan saudara Izzat Ahmed, Izzat Afifi dan rakan-rakan menunjukkan kesungguhan mereka termasuk dalam menjayakan negara madani dengan keyakinan, dengan ilmu, dengan nilai, dengan ihsan, maka saya setuju supaya diberikan peruntukan 5 juta ringgit setahun untuk Belia Malaysia. Apa istimewanya MBM? MBM ini istimewa kerana badan-badan yang mewakili persatuan-persatuan. Itu kadang-kadang mewakili wilayah, mewakili sektor, mewakili kota atau desa, mewakili kaum, mewakili agama. Tapi Majlis Belia Malaysia boleh dipersatukan dengan semangat perpaduan yang jitu dan sebab itu MBM, MBN di negeri sangat penting bagi menyelamatkan negara kita untuk membina kekuatan baru. Banyak ada dari GPMS. Mana GPMS? Okey, bangun. Saya tengok di luar tadi ramai dari GPMS.
Dari MAYC lagi? Oh, ada. Dari Belia 4B? Dari ABIM? Dari Methodist Youth Fellowship? Hindu Youth Council? Young Christian Workers? Boy Scouts? Pengakap, ada pengakap? Ya, terima kasih. Saya dah jadi sebagai Perdana Menteri, wajib jadi Presiden pengakap. Itu ikut undang-undang dia. Baik, banyak lagi yang saya tak sebut, tapi saudara, pengalaman itu mengajar. Kerana saya dari PKPIM, ABIM, kerana dengan Majlis Malaysia, saya bersahabat dengan beberapa rakan yang lama. Sehingga akhir-akhir ini, saya masih ingat pemimpin kelompok Kristian, pemimpin kelompok Hindu, Buddhis. Itu persahabatan dari MBM itu bukan saja memberi ruang kita faham, tetapi lita'arafu. Mufti Mesir, Mufti Mesir baru-baru ini datang dan saya dengar sendiri kupasan beliau. Ali Jumaah dan Hafiz Omar. Kedua-duanya dalam kupas lita'arafu itu mengatakan, bila Quran sebut lita'arafu, itu maksudnya mengaku bahawa Allah yang mencipta manusia, berbagai jantina, berbagai kaum, berbagai kabilah, berbagai warna. Untuk apa? Untuk kita kenal dan hormati. Lita'arafu, arif. Bukan tolerance. Toleransi ini seolah-olah kita terima kepelbagaian, kita terima perbedaan. Tetapi istilah Al-Quran lita'arafu itu supaya kita kenal dan menghormati perbedaan itu. Kerana mengiktiraf perbedaan kaum, warna kulit dan kabilah dan jantina sebagai ciptaan Tuhan. Ini yang disebut oleh mereka. Ini berbeda. Sebab itu saya kata anak muda sekarang mesti sedar bahawa masa depan mereka tentukan dengan syarat mereka punya komitmen, mereka punya sikap untuk menimba ilmu, mereka tolak kemungkaran, tolak rasuah, tolak kezaliman dan angkat martabat rakyat. Dan kita nak jadi alat. Sebab itu saya kata saya tidak mau anak muda ini menjadi semata-mata pak turut. Bincanglah secara terbuka. Majlis Perundingan Belia Negara satu hari suntuk bincang. Nak kritik, nak tegur, nak tanya, nak minta ulasan, silakan. Nak beda pandangan, silakan. Jangan jadi macai atau walaun. Guna masa untuk berfikir, menilai. Kita bawa ulama-ulama besar dunia. Kupasan mereka kadang-kadang berbeza dengan cara-cara yang disampaikan di bawah. Ajak anak muda, anjur perseteruan. Ajak anak muda, anjur perpecahan. Bawa anak-anak muda, hina dan cerca orang lain. Bila kita bawa ulama-ulama besar, ajak anak-anak muda, angkat martabat mereka, hormat satu sama lain. Berbeza besar di antara ulama besar dengan tokoh-tokoh kecil yang membawa mesej yang berbeza. Nah, ini maksud bagi kalau saya kata ini masa kita itu boleh kita beri makna sekiranya kita ada tekad yang betul, kita ada sikap yang betul, kita mau kebenaran, kita mau selamatkan negara. Jangan guna agama, jangan guna kaum untuk merosakkan negara. Ada orang tanya saya, ini soal rasuah ini, mengapa Anwar nak perang kuat? Padahal ramai Melayu yang ditangkap. Ini bukan soal Melayu atau Cina atau Dayak atau India. Siapa yang rompak kekayaan negara, mesti kita lawan habis-habisan. Itu dia semangat anak muda. Karena bila ada rompak itu, rompak hak kita. Sebab itu saya ingat dari 70-an, moto kita itu, menegak kebenaran dan keadilan. Dan sekarang
ini masa kita. Masa kita apa? Untuk apa? Untuk selamatkan negara ini. Tingkat martabat anak muda. Tanggungjawab kerajaan, bukan KBS tapi semua kementerian lain. Ialah memberi ruang yang secukupnya. Hentikan amalan boros. Hentikan amalan fail curi harta rakyat. Baik tanah, baik balak, baik saham, baik projek. Saya ucap terima kasih kepada Majlis Belia Malaysia. Kerana semangat ini tanam di Majlis Belia Malaysia dululah yang menyebabkan saya keras untuk memerangi rasuah dan penyelewengan. Jadi saudara-saudari yang dihormati sekalian, untuk latihan dan beberapa perkara yang disebut tadi, saya akan bawa untuk pertimbangan jemaah menteri dalam masa singkat. Dan saya percaya Hana dan Adam boleh peringatkan supaya gazi-gazi terlibat. Baik Perkeso, baik Khazanah, baik Petronas turut terlibat dalam program latihan di Institut Latihan Belia di bawah KBS. Sekarang ini dilakukan. Umpamanya TVET itu dikenali bersama oleh Petronas dan syarikat swasta. Tetapi di institut ini, saya setuju dengan pandangan menteri, selain daripada kepimpinan yang masih kritikal, masih penting. Ya, kepimpinan di negara Malaysia ini, keyakinan kita kepada agama, nilai dan akhlak kita, tetapi kenyataan dan realiti kita dalam masyarakat pelbagai kaum dan agama. Apa untungnya kita tanam prasangka dan permusuhan di antara satu sama lain? Apa untungnya? Apa untungnya belia kalau kita bawa mesej cerca kaum lain dan agama lain? Tak ada untung. Untung hanya bagi orang-orang politik yang desperate, yang tidak ada modal. Bila serah amanah, tak ada perubahan. Bila bagi amanah, amalan sakau berterusan. Dan sekarang nak bicara soal kaum dan soal agama. Sebab itulah saya ingin gesa saudara. Dalam latihan pimpinan ini dengan berani, dengan terang. Saudara Aizat, membawa mesej yang jelas. Negara ini mesti diselamatkan. Dan siapa yang menjadi tonggak untuk menyelamatkan negara ini dari kemukaran, dari rasuah, dari penyelewengan, anak muda. Jadi saudara pegang tanggungjawab ini baik-baik. Terima kasih. Kita hidup PM, saya nak hidup belia yang penting. Terima kasih. Jadi ini jangan kita alpakan. Kerana saya bicara tentang negara ini kerana 6 dasawarsa, 6 dekad lebih kita merdeka, masih bergelut dalam soal kaum. Bergelut dalam hal-hal fitnah. Baru-baru ini fitnah soal Allah. Siapa yang tukar pendidikan Gajah-Gajah Melayu? Tak ada. Baru ini saya menghadap Yang Tuan, Tuanku, Yang Tuan Negeri Sembilan. Sebelum itu kabinet kita bincang dengan Yang di-Pertuan Agong. Sebelum itu saya menemui Tuanku Sultan Nadrin, Perak, Kelantan, Johor. Semua memperaku apa yang diputuskan oleh Raja-Raja Melayu. Keputusan kita itu dalam soal Allah tidak berbeza. Yang berbeza adalah fitnah. Dalam soal agama, sebagai ketua agama, Majlis Raja-Raja, mereka menetapkan, tak usah berbalah lagi dah, kita teruskan. Iaitu Allah digunakan untuk orang Islam saja di semenanjung Tanah Melayu, tapi diberi kelonggaran di Sabah dan Sarawak. Tapi yang disebut dalam beberapa tazkirah dan ceramah di luar, ialah bahawa kita telah korbankan prinsip ini. Ini sebab saya katakan, anak muda
harus bangkit dan bebaskan diri mereka dari diperalatkan oleh penunggang agama dan pelampau kaum. Boleh begitu? Kalau boleh, saudara, setiap isu dibahaskan dengan baik. Dan saya percaya dalam Majlis Perunding Belia Negara, selain daripada bincang soal ekonomi, pekerjaan, hubungan dengan kemudahan dalam perkeso yang sedang dirombak, beberapa kemudahan lain, bincang juga isu-isu pokok yang menyentuh masa depan belia dan masa depan negara kita. Saya tidak ada masalah. Sekiranya MBM, mohon supaya dibincang hal-hal yang sensitif dalam negara, termasuk tindakan keras terhadap perasuah-perasuah. Kita boleh bincang secara terbuka. Tidak ada masalah. Kerana bagi saya, kalau tidak kita tangani dengan baik sekarang, tidak ada jaminan masa depan kita di tangan belia-belia. Kalau kita hutang tanpa kawalan seperti yang berlaku sebelum ini, hutang 1.5 triliun. Siapa yang nak bayar? Generasi akan datang. Mengapa MBM atau Persatuan Belia tidak desak? Tanya, mengapa hutang kami nak bayar? Hutang untuk apa? Hutang untuk buka ladang? Baik. Hutang untuk majukan industri? Baik. Tapi hutang untuk sakau, kami perang dengan mereka. Itu baru sikap orang muda yang semangat. Ya. Ini hutang besar. Tiris banyak. Bocor banyak. Wang yang diambil daripada semua. Nak buat tempatan banjir, sakau. Nak buat jana wibawa, sakau. Nak buat elektrik, sakau. Dan bila kita nak ubah, sekarang dasar kita ubah. Orang yang paling kaya bayar. Yang lain diberi subsidi oleh kerajaan. Nak pergi ke Mekah, orang paling kaya tak perlu subsidi kerajaan dan tabung haji. Jadi mulai tahun ini, saya hentikan subsidi bagi orang yang maha kaya untuk pergi Mekah. Pergilah Mekah dan belanjalah sendiri. Tetapi bagi rakyat yang bawah, kita akan teruskan dengan subsidi melalui tabung haji. Ini apa yang masalahnya? Mengapa nak dibantah lagi? Mengapa tak dibuat dulu? Itu masalah dulu. Sekarang kita harus lakukan. Jadi saya harap isu-isu ini, Saudara Izzat, mesti dihadam supaya kita bawa perubahan dalam negara kita. Saya yakin dengan kemampuan belia-belia. Saya lama dalam pimpinan belia. Masa saya di tahanan ISA kali pertama pun saya masih umur sekitar 26, 27 juga. Kementing 2 tahun. Oleh kerana kemiskinan, petani-petani dan pekebun kecil getah dibaling. Jadi bagi saya, semangat anak muda itu mesti kekal. Jangan umur muda perangai macam orang tua. Jangan umur muda tidak idealisme. Tidak ada. Jangan umur yang muda tapi turut membabi buta sikap orang tua walaupun salah. Kita mahu anak muda yang punya keyakinan. Kita mahu anak muda yang ada idealisme. Kita mahu anak muda yang ada prinsip dan nilai. Kita ada anak muda yang arti hormat. Hormat yang tua yang beri panduan yang baik. Tapi tolak segala rasuah dan penyelewengan. Kerana itu bukan budaya dan tradisi dan amalan anak muda. Dia 5 juta dah dapat, cukup lah Izzat. Ada. Sudah. Dan ini termasuk hal-hal lain. Seperti saya sebut. Training. Macam Hana sebut rakan muda. Itu melibatkan juga syarikat-syarikat swasta yang boleh menampung sebahagian daripada kos penganjuran. Kalau tidak, kita buat program yang banyak kita belanja, kesannya tidak ada. Kita kena hentikan amalan. Begitu juga tentang OKU yang menjadi dasar kita supaya apa saja program, jangan kita tinggalkan kelompok ini kerana kelompok ini memerlukan pembebasan dan keadilan. Kemudian isu yang disebut oleh
Saudara Izzat dan Saudara Hanayo, itu isu penyertaan. Kita mau dengan belanja ini, Saudara Izzat, bagi tahu salam semua pimpinan MBM. Saya nak tahu laporan dalam 1 bulan ini, apa ada rancangan boleh pertamanya menambah keanggotaan belia-belia dalam persatuan-persatuan belia. Keduanya, memastikan penyertaan wanita di semua peringkat termasuk pimpinan MBM bermula dengan 30% minima. Ketiganya, memperhebatkan program-program ekonomi, latihan dan kebajikan termasuk kesedaran belia untuk menunaikan tanggungjawab mereka menyelamat negara ini. 4 perkara ini, Saudara Izzat, MBM harus beri laporan dalam cukup 1 bulan. Kalau laporan tidak memuaskan, dari 5 juta turun 4. Tapi kalau laporan itu cukup cemerlang, dari 5 boleh tambah lagi insya-Allah. Terima kasih. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan segala sukacitanya meresmikan Hari Belia Negara 2023. Mohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk kekal di atas pentas bagi percara seterusnya. Turut silakan diberi hormat untuk bersama-sama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke pentas utama. Dipersilakan. Tuan-tuan dan puan, bersempena dengan Karnival Hari Belia Negara 2023. Pada hari ini juga kita akan menyaksikan pelancaran model pembangunan belia madani 2030. Majlis dengan penuh takzimnya menjemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk meletakkan tapak tangan di atas biometrik disediakan sebagai tanda gimik pelancaran dengan kiraan 3, 2, 1. Silakan Presiden Majlis Belia Malaysia untuk menyerahkan buku model pembangunan belia madani 2030 kepada Yang Amat Menteri Belia dan seterusnya Yang Amat Menteri akan menyerahkan buku model pembangunan belia madani 2030 kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Berikutnya, untuk maklumat semua, model pembangunan belia madani 2030 atau lebih dikenali sebagai MPBM 2030 telah dibangunkan oleh Kementerian Belia dan Sukan bersama Majlis Belia Malaysia. Model yang memetakan hala tuju pembangunan belia adalah berdasarkan kepada aspirasi dan pandangan generasi belia, iaitu itu sendiri. Pendekatan ini diambil bagi memastikan model ini lebih mesra belia dan mewujudkan rasa kepunyaan terhadap model ini. Dan buku ini boleh diakses di laman web KBS www.kbs.gov.my. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Dihormat atas pelancaran itu tadi, dan dipersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta Yang Dihormat untuk ke sesi walkabout ataupun menyantuni pengunjung-pengunjung di sekitar Karnival Sambutan Hari Belia Negara 2023. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Dan majlis juga sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Yang Dihormat di atas kesudian menyempurnakan majlis sebentar tadi, dan juga tak lupa juga terima kasih diucapkan kepada Kerajaan Negeri Sembilan yang telah menyediakan, yang telah menaja 10,000 pak makanan kepada semua belia yang ada pada hari ini, dan juga
majlis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakan-rakan strategik yang membantu menjayakan Karnival Sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan 2023. Dan akhir sekali, majlis juga ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Diri Berhormat serta para hadirin sekalian di atas kehadiran di acara hari ini. Dan dengan ini saya akhiri majlis dengan ucapan terima kasih dan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.